A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur Al-Quran daripada surah Hud AS. Setelah lama kita bercuti 3 minggu kan, 3 minggu. Rasanya kita sampai ayat 91 ke? 91 ke? 91. Sebagaimana kita dah maklumi daripada awal surah Hud AS, kisah dalam surah Hud adalah lebih kepada kisah para nabi dan kaum mereka. Antara tujuannya ialah linusabbita bi fuadak, untuk kata Allah kepada Nabi, dengan kisah ini akan meneguhkan lagi hati Nabi, kerja dakwah Nabi yang sentiasa 24 jam ditentang, disekat oleh orang-orang musyrikin Mekah, orang Yahudi di Madinah, dan juga orang munafik daripada dalam. Jadi kerja dakwah adalah satu kerja yang paling besar, paling penting dan paling berat, yang perlukan kepada panduan, kesabaran yang tinggi, pengorbanan yang besar. Dan antara perkara yang paling banyak membantu kerja dakwah ialah kisah-kisah umat-umat dahulu, bagaimana umat-umat yang menentang dakwah para nabi akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya para nabi dan mereka yang beriman diselamatkan oleh Allah. Kita dah belajar kisah para nabi dan umat dahulu dalam surah Hud ni. Rasanya ini yang kelima kan? Pertama kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya. Yang kedua kisah kaum Ad ataupun nabinya Nabi Hud. Yang ketiga kisah kaum Samud ataupun nabinya Nabi Saleh. Yang keempat, Nabi Ibrahim tu macam mencelah lah. Dia kisah kaum Nabi Lut AS dan kaumnya. Dan ini kisah Nabi Shu'aib AS. Isu pokok ataupun benda yang paling asas yang dibawa melalui dakwah para nabi ialah mengajak kaum mereka supaya menyembah Allah dan tidak bersyirikkannya. Cuma setiap para nabi ada isu yang khusus selain pada mentauhidkan Allah. Kalau Nabi Lut ada isu yang khusus, iaitu masalah akhlak, perbuatan liwat. Dan kalau kaum Nabi Shu'aib, selain pada masalah syirik kepada Allah, ialah
menipu dalam perniagaan, mengurangkan timbangan. Jadi setelah Allah sebut bagaimana dakwah Nabi Shu'aib kepada kaumnya secara lembut, secara berhikmah, dan bagaimana jawapan kaumnya, maka kita sampai ayat 91. Antara reaksi kaum Nabi Shu'aib terhadap dakwah yang dibuat oleh Nabi Shu'aib ialah mereka berkata, ayat 91, qalu ya Shu'aibu, wahai Shu'aib. Itu juga menunjukkan tidak beradabnya mereka kepada para nabi. Wahai Shu'aib, ma nafqahu katsira, kami tidak faham banyak. Mimma taqul, apa yang kamu seru, apa yang kamu cakap. Satu, bila mereka berkata pada Nabi Shu'aib, kami tak faham banyak, sebenarnya apa maksudnya? Adakah dakwah yang dibuat oleh Nabi Shu'aib itu susah difahami, bahasanya tinggi, ataupun apa maksudnya? Sebenarnya bukan maksud mereka tak faham, tapi maksudnya ialah mereka tak nak faham. Sebab bahasa para nabi semua adalah sesuai dengan bahasa kaum mereka. Dan Islam ni adalah agama yang mudah. Hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Jadi tidak ada sebab manusia tak faham mesej yang dibawa oleh para nabi. Jadi bila mereka mengatakan kami tak faham apa yang kamu cakap, maksudnya kami tak boleh terima apa yang kamu sampaikan. Dakwah difahami tapi tak boleh diterima, ataupun mereka mendustakan. Dan itulah perangai semua kaum para nabi. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, cuba tengok surah Al-Baqarah. Ayat 88. Ayat 88. Ini kita ulang balik apa yang kita dah belajar kan. Ayat 91 kita dah belajar. Apa kata orang musyrikin kepada Nabi Muhammad, dakwah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qalu qulubuna gulf. Mereka berkata hati kami ada gulf. Ada bahasa Arab. Ini dia panggil apa ni? Kalau bahasa Melayu dia panggil kulit kan? Dalam bahasa Arab dia panggil ghilaf. Gulf tu penutup. Ni ghilaf. Jadi dia kata hati kami ada penutup, yang menyebabkan kami tak faham apa yang kamu cakap. Sebenarnya bukan tak faham, tapi apa yang disampaikan oleh para nabi bila berlawanan dengan nafsu, mereka tak boleh terima. Dan bahasa mereka ialah kami tak faham. Apa yang kamu cakap kami tak tahu apa. Sangat-sangat berbeza dengan amalan nenek moyang kami. Kami tak faham. Apatah lagi para nabi bawa cerita akhirat, cerita ghaib. Lagi kami tak faham. Bahkan Allah beritahu sebenarnya hati kamu bukan tertutup. Sebenarnya ialah bal la'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, yang menyebabkan mereka tak boleh terima kebenaran. Sebab Allah laknat mereka, dan Allah laknat sebabnya ialah mereka kufur. Jadi kufur membawa kepada laknat, laknat membawa kepada pendustaan kepada kebenaran.
Dan Allah kata akhirnya faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali yang beriman. Itu sunnatullah. Kalau kita tengok ayat sebelum dia 87. Apa sebab? Mereka mengatakan kami tak faham apa yang kamu cakap. Sebab cukup jelas dalam ayat 87. Bahagian akhir tu. Afakullama ja'akum, adakah setiap kali, kullama tu setiap kali, ja'akum, datang pada kamu seorang rasul, yang rasul pula bawa apa? Bima la tahwa anfusukum, apa yang la tahwa anfus, yang tidak sesuai dengan nafsu. Jadi setiap kali rasul bawa yang tak sesuai dengan nafsu kaum mereka, maka istakbartum, mereka akan sombong. Lalu kesannya apa? Fafariqan kazzabtum, sebahagian kamu mendustakan dakwah yang dibuat oleh rasul, dan sebahagian lagi melampau, iaitu membunuh para nabi. Itu sunnatullah. Jadi semua yang tolak kebenarannya puncanya apa? Sombong tu puncanya apa? Tak sesuai dengan nafsu. Begitu juga buka surah Muhammad ayat 16. Ada situ. Surah Muhammad ayat 16. Ada. Ini sama juga. Ini orang munafik yang dah dengar tazkirah, ceramah, kuliah daripada Nabi sendiri. Tapi lepas keluar majlis Nabi, apa sikap mereka? Allah rakamkan, wa minhum, ada sebahagian mereka iaitu orang munafik, man yastami'u ilaik, orang yang dah dengar dah kepada engkau masa engkau mengajar, engkau bagi tazkirah, hatta iza kharaju, sehinggalah mereka apabila mereka keluar daripada majlis engkau, lepas keluar kelas ataupun tazkirah, min indika, dari sisi engkau, apa kata orang munafik ni? Qalu, mereka berkata, lillazina utul ilma, mereka berkata pada sahabat yang diberi ilmu. Mana siapa yang ikhlas datang nak ilmu, Allah bagi ilmu. Siapa yang tak ikhlas, 10 tahun pun dia tak akan dapat ilmu. Contohnya orang munafik ni. Bila keluar je majlis, daripada majlis Nabi, dia tanya sahabat yang duduk dalam majlis yang sama. Apa dia tanya? Maza qala anifa. Muhammad cakap apa tadi? Muhammad cakap apa tadi? Apa maksud soalan tu? Mengejek. Makna apa yang Muhammad cakap tu macam merapu. Muhammad cakap apa tadi? Itu yang duduk dalam majlis, yang tak pergi langsung. Jadi pengajarannya, yang tak pergi langsung tu memang jelas sombong. Sombong terhadap kebenaran. Tak nak dengar Al-Quran. Yang pergi, yang duduk dalam majlis, belum tentu dapat ilmu. Belum tentu. Orang pentazkirah yang paling hebat iaitu Nabi Muhammad, dengar direct daripada mulut Nabi, daripada seorang Nabi yang paling hebat, hati yang paling bersih, pun belum tentu masuk ke dalam hati pendengar. Jadi semuanya bergantung kepada apa? Bergantung pada keikhlasan orang yang mendengar. Okey, ulaika, maka Allah buat kesimpulan,
Orang-orang ni yang jenis munafik ni duduk dalam majlis Nabi tapi buat tak faham. Itulah orang yang taba'allahu ala qulubihim. Orang yang Allah telah tutup pintu hati mereka. Puncanya apa? Kenapa Allah tutup pintu hati mereka? Hujung ayat tu. Hujung ayat tu. Ikut hawa nafsu. Dia salah satu. Kalau tak ikut hak, ikut hawa nafsu. Kalau tak ikut hudan, ikut hawa. Itu je. Dia tak ada yang ketiga. Semua yang tak ikut kebenaran, dia akan ikut hawa nafsu. Okey. Boleh, ha? Itu ayat terakhir. Kemudian pengajaran ayat berapa yang belum bagi? Berapa? Apa 9? Okey, pengajaran daripada ayat 89. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Maksud dia, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, la yajrimannakum. Apa maksud la yajrimannakum? Janganlah permusuhan kamu terhadap aku dan dakwah yang aku bawa sampai kamu ditimpa musibah sebagaimana menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, dan apa yang menimpa kaum Nabi Lut bukanlah jauh. Maksud bukan jauh ni apa maksud dia? Kalau ikut susunan, yang paling dekat dengan kaum Nabi Syuaib ialah musibah azab yang menimpa kaum Nabi Lut, dari segi masa dan juga dari segi tempat. Kalau kaum Nabi Lut di Jordan ataupun dekat Laut Mati, kalau kaum Nabi Syuaib di Madian, tak jauh, ha? Jadi tak jauh dari segi masa dan dari segi tempat. Okey, pengajaran ayat 89. Tidak ada seorang pun, yang pertama, tidak ada seorang pun yang menentang kebenaran dan para nabi selamat daripada azab Allah, baik di dunia atau di akhirat. Yang kedua, satu-satunya jalan untuk selamat daripada azab Allah di dunia, lebih lagi di akhirat, ialah dengan beriman kepada Allah dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 90. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud. Maksudnya, kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, bertaubatlah, minta ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Pengajarannya, istighfar dan bertaubat kepada Allah dari segala dosa adalah penyelesai kepada semua masalah manusia.
Yang kedua, Allah sangat suka kepada mereka yang berdosa tetapi segera bertaubat kepadanya. Okey, ayat 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Maksudnya, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tak faham banyak apa yang kamu cakap. Sesungguhnya kami lihat engkau ni adalah orang yang lemah. Lemah di sini bukan makna lemah fizikal, sebab tidak ada seorang Nabi pun yang lemah dari segi fizikalnya ataupun cacat. Tapi lemah di sini maksudnya ialah dari segi sokongan pengikut. Kemudian kata kaum Nabi Syuaib lagi, kalau bukan kerana rahtuka. Apa makna rahtuka? Keluarga engkau. Dan keluarga ni bilangan dia kalau rahtun dalam bahasa Arab antara 3 hingga 10. Satu keluarga, yang kedua bilangan dia antara 3 hingga 10. Kalau bukan kerana keluarga engkau, kami dah rejam. Rejam ni makna kami baling kamu dengan batu sampai mati. Dah lama dah. Tapi kami tak buat sebab apa? Keluarga dia ni beriman ke tak? Beriman ke tak? Tak. Kalau beriman, dia akan rejam dah. Tapi sebab keluarga Nabi Syuaib ni masih menganut agama kafir, iaitu agama mereka, jadi mereka tak bunuh Nabi Syuaib. Dan kamu ni tidaklah mulia di sisi kami. Okey, pengajarannya. Allah akan menolong. Allah akan menolong dan mempertahankan orang beriman dengan berbagai cara, termasuk melalui orang-orang kafir. Sebagaimana Allah menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pakciknya Abu Talib. Yang kedua, bukan semua orang kafir menentang Islam. Bahkan ada sebahagian mereka yang mempertahankan Islam. Yang ketiga, semua pengikut para Nabi adalah sedikit. Kerana manusia yang bersyukur kepada Allah adalah kecil dibanding dengan yang kufur. Yang keempat, tidak ada kebenaran yang dibawa oleh seseorang melainkan pasti akan
tentang dan dimusuhi. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat sebelum 92, kata kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Dia kata Nabi Syuaib ini adalah lemah. Lemah sebab apa? Sebab pengikut yang tak ramai. Tapi kalau pengikut tak ramai, kenapa Nabi Syuaib tak dibunuh dengan mudah? Yang menghalangnya ialah keluarga. Maka ini jawapan Nabi Syuaib kepada apa yang diberitahu oleh kaumnya. Qal, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, dia bahasa Arab ni, kalau aku, contohlah, kalau kita pun buku kan, kalau nak buat ayat, buku saya, tambah apa? Ya. Jadi ba daripada baris depan, bila tambah ya, ba bertukar baris bawah. Jadi sekarang kitabi, buku saya. Okey, kalau kaum, kaumun, kaum. Tapi kalau kaum saya, kaumi, kaum saya. Saya tu duduk kat mana? Ya kan? Ini ya ni menunjukkan aku. Tapi di sini selepas mi ada tak ya? Tak ada kan? Tapi bila terjemah ada tak aku? Dari mana kita tahu ada aku? Sedangkan ya tak ada pun. Mi baris bawah. Tengok bila masuk ya, mi huruf sebelum dia baris bawah. Jadi bahasa Arab, bila dia buang huruf dan orang boleh faham, dia buang. Sebab apa? Kalau sebut juga, walaupun orang tahu, itu pembaziran. Jadi dibuang je, ya qaumi. Bila mim baris bawah, kena terjemah, ya qaumku. Arahti. Arahti apa dia? Tu adakah? Rahti apa tadi? Keluargaku. Berapa orang? 3 hingga 10. Adakah keluargaku? A'azzu. A'azzu apa dia? Daripada izzah. Izzah ni kemuliaan. Kalau a'azzu dan macam afdal, ahsan, akbar, kena terjemah apa? Paling. Afdal paling baik, ahsan paling baik juga, akbar paling besar, a'azzu paling mulia. Ataupun lebih mulia. Alaikum, ke atas kamu, minallah, dari Allah. Bila yang menghalang kaum Nabi Syuaib membunuh Nabi Syuaib ialah apa tadi? Keluarga. Betul tak fahaman tu? Kami tak bunuh kamu ni sebab keluarga. Betul ke salah? Betul ke salah? Kenapa salah? Tak ada keluarga dia bunuh. Tapi sebenar antara Allah dengan keluarga, yang mana patut dimuliakan? Bila benar salah,
Tugas seorang Nabi ataupun pendakwah kena betulkan yang salah. Walaupun ada kebaikan untuknya. Sebab dia tak dibunuh sebab keluarga, bagus. Tapi fahaman tu salah, mesti dibetulkan. Apa fahaman yang salah? Iaitu mereka tak bunuh Nabi Shu'aib sebab keluarga. Bukan sebab Nabi adalah utusan Allah. Boleh faham? Jadi Nabi Shu'aib membetulkan fahaman kaum dia. Adakah keluarga aku lebih mulia daripada Allah sehingga keluarga aku jadi penghalang daripada aku dibunuh? Adakah patut? Sepatut kamu lebih takut pada siapa? Allah. Kemudian wattakhastumuhu. Sekarang ada tak akidah ni? Akidah kaum Nabi Shu'aib dalam masyarakat kita ataupun dalam diri kita. Iaitu lebih takut orang daripada Allah. Ada? Ada kan? Contoh? Contohlah. Kadang-kadang dengan azan kan, kita tak bergerak. Tapi bila orang kata harimau, kita bergerak tak? Bergerak. Kadang-kadang dengan azan subuh, tidur je. Tapi nampak macam ada pencuri nak masuk, kita bangun. Mana kita lebih takut pada siapa? Kadang-kadang tengah mengumpat, tiba-tiba ustaz datang. Kita berhenti tak mengumpat tu? Berhenti tak? Siapa yang boleh mengazab orang yang mengumpat? Allah ke ustaz? Siapa? Ustaz lah. Sebab itu kita lebih takut pada akidah kaum Nabi Shu'aib kadang-kadang ada dalam kehidupan kita. Takut pada rezeki kan? Takut, tapi buat dosa, okey je. Okey. Kemudian wattakhastumuhu, dan kamu menjadikannya, nya ni Allah, wara'akum, di belakang kamu. Adakah patut kamu menjadikan kaum aku di hadapan dan Allah pula di belakang? Wara'akum ni makna belakang kamu. Maknanya semua perintah Allah seolah kamu campak di belakang. Perintah Allah, larangan, kamu campak di belakang. Tapi bila kaum aku pertahankan aku, kamu muliakan kaum aku. Zihriyan. Zihriyan ni zahrun, belakang. Ke arah belakang. Ini bahasa kiasan. Bila kita tak suka sesuatu, biasanya kita buat apa? Contohlah telefon, kalau kita tak suka lah, kita campak depan ke belakang? Tengok model lah, model yang mana kan. Kalau model yang lama, line memang tak clear, kita campak mana? Puan terus lah. Bila campak belakang tu, makna tak nak lah. Begitulah orang tak beriman, dia jadikan Tuhan tu macam tidak ada nilai. Dia campak kat belakang je. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, penciptaku, bima ta'malu, ta'malu apa dia? Kamu kerjakan. Muhitun. Apa makna muhitun? Apa dia? Meliputi. Perintah Allah kamu campak belakang. Larangan Allah kamu campak belakang. Seolah Allah tu tak ada nilai. Maka Nabi Shu'aib bagi amaran. Kamu campak Tuhan kat belakang ke apakah, tapi semua perbuatan kamu Allah tahu. Kamu nak buat apa, buatlah. Tapi tak ada satu benda yang kamu buat, melainkan semua Allah tahu dan Allah akan balas. Muhitun, meliputi. Ini dia panggil ayat apa ni? Ancaman ataupun ugutan kepada mereka yang tidak takut pada Allah. Okey. Sekarang kita baru lepas Ramadan. Ada orang yang berakidah macam kaum Nabi Shu'aib. Apa dia?
Dia takut juga pada Allah tapi bermusim. Pergi masjid, pergi rumah Allah tapi hanya bulan Ramadan. Kalau tak pergi dia rasa macam bersalah aja. Tapi bila lepas Ramadan, kalau pergi dia rasa macam bersalah aja. Sebab menyalahi adat kebiasaan, kan? Sebab tu untuk tidak pergi ke masjid dia tak tunggu lama. 1 Syawal. Kan? 1 Syawal. Okey. Kemudian Nabi Shu'aib bagi amaran. Ini ke amaran last warning. Wa ya qaumi. Dan wahai kaumku, i'malu. Apa dia i'malu? Lakukan ataupun buatlah ala makanatikum. Ala ni lebih ke maksud dia ikut makanatikum, kemampuan ataupun adat kebiasaan kamu. Maksud apa ni? Nabi Nuh dah berdakwah supaya jangan buat benda yang haram dan supaya menyembah dan tidak mensyirikkan Allah. Tapi kaum dia tak dengar. Last sekali kata Nabi Shu'aib apa dia? Teruskan. Kalau tak nak mentauhidkan Allah, nak syirik pada Allah, silakan. Ini dia panggil apa ni? Suruh ke ataupun sebenar amaran. Amaran apa dia ni? Dan amaran ni biasa diberi oleh siapa ni? Orang yang yakin dia di pihak yang benar dan yakin Allah akan tepat janji, iaitu akan binasakan. Kamu silakan dengan syirik kamu. Dan aku ini sesungguhnya aku amilun. Aku pula akan terus. Terus apa ni? Kamu tak nak terima ke, kerja dakwah aku akan teruskan. Suruh kamu beribadat pada Allah, suruh kamu jangan kurangkan timbangan. Semua kerja dakwah aku tak akan berhenti, walaupun ancaman daripada kamu dan sebagainya, aku tak akan berhenti. Itu kerjaku. Kalau kamu nak syirik setelah aku berdakwah, itu kerja kamu. Silakan, teruskan. Kemudian, sawfa ta'lamun. Sawfa makna kelak. Kamu akan mengetahui. Ini ancaman, amaran. Kelak kamu akan tahu. Apa dia? Man, siapa yang ya'tihi, akan datang kepadanya azabun, azab yang yukhzihi. Yukhzihi, azab yang menghinanya. Bila sebut azab yang menghina, ada tak azab yang memuliakan orang? Ada ke tak ada? Adalah. Kalau ada azab yang menghina, pastilah ada azab yang memuliakan orang. Contoh, ada tak orang Islam kena seksa? Itu azab bagi mereka. Tapi mereka diseksa sebab apa? Sebab mereka mulia, sebab mereka beriman. Keluarga Ammar bin Yasir diseksa dan dibunuh. Azab tak bagi mereka. Tapi adakah azab itu menghina ataupun memuliakan mereka? Memuliakan. Ashabul Ukhdud, kisah gulam mendakwahkan. Apa raja buat kepada orang beriman? Campak dalam parit. Itu azab. Tapi adakah itu azab menghina ataupun memuliakan? Jadi azab kadang-kadang memuliakan seseorang, kadang-kadang menghina. Sebab tu Nabi Shu'aib sebut,
kelak kita akan tengok siapa yang akan datang pada azabnya yang azab menghinanya. Sama ada aku ataupun kamu. Waman, dan siapa pula huwa kazib, yang dia berdusta. Siapa yang berdusta, siapa yang bercakap benar, aku ataupun kamu. Kita tengok. Wartaqibu apa dah? Dan tunggulah. Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Raqibun apa dia? Menunggu. Tapi ada tak nama malaikat Raqib? Ada. Apa makna dia? Bukan. Dekat, qarib. Raqib ni makna dia mengawas. Jadi yang duduk sebelah kanan nama apa? Raqib. Sebelah kiri? Siapa bagi nama? Sebenarnya Raqib Atid bukan nama. Tengok ni, nama siapa ni? Ni Raqib dalam ayat ni. Siapa ni? Orang ke malaikat ke siapa? Sifat kepada siapa? Nabi Syuaib. Jadi Raqib ni mana? Sentiasa menunggu ataupun sentiasa mengawas. Okey. Jadi kata Nabi Syuaib, last kali, ini last amaran yang terakhir. Kamu tak nak terima juga dakwah, okey, teruskan syirik kamu, kufur kamu. Dan aku akan terus dengan kerja dakwahku. Aku tak akan putus asa. Kemudian, kelak kita akan tengok hasilnya. Ayat terakhir ni adakah menunjukkan Nabi Syuaib tak yakin bahawa dia di pihak yang benar? Tapi macam ayat, okey, kita tengoklah siapa yang di pihak yang benar. Macam ayat tu macam inilah digunakan oleh seorang penceramah terkenal di Indonesia. Saya tengok video dia. Dia kata, ayat macam ni menunjukkan apa? Islam belum tentu betul. Sebab apa? Para Nabi bercakap apa? Kita tengok di akhirat besok. Siapa yang betul? Seolah di masa kat dunia, tak ada siapa tahu siapa yang betul. Pernah dengar? Oh, tak tahu? Oh, dengar penceramah daripada Malaysia saja. Doktor apa ni? Syihab. Tak pernah dengar? Dia ni famous kat Indonesia tapi dah menyimpang. Dr. Quraish Syihab. Dia kata ayat-ayat macam ni menunjukkan apa? Islam belum tentu betul. Dan tak ada siapa boleh menghukum Islam tu betul ataupun agama lain salah. Yang kita akan tahu siapa betul, siapa salah bila? Ini dia kata antara ayat ni contoh. Sedangkan Allah kata apa? Inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Itu jelas. Okey. Ini 93. Sebenarnya kisah Nabi Syuaib ni ada 2 ayat lagi. Kita habiskan. Lepas ni kita masuk kisah Nabi Musa AS. Okey, walamma jaa amruna. Walamma tatkala setelah Nabi Syuaib bagi amaran terakhir, kalau kamu nak kufur juga silakan. Aku dah selesai tanggungjawab aku. Makna apa tu? Last kali apa dia? Jangan bergaduh. Cukup. Mesej dakwah dah jelas, dah sampai. Tak payah kita berdebat, tak payah kita berhujah, tak payah bertegak urat. Kita serah pada Allah. Tugas kita hanyalah
Wa ma 'alaina illa al-balagh. Dan kesudahannya kita serah pada Allah. Allah kata apa? Walamma jaa amruna. Dan tatkala telah datang amruna, perintah kami, najjayna Syu'aibah, kami najjayna apa dah? Selamatkan Syu'aib, Nabi Syu'aib. Dan pastilah wallazina amanu, dan orang-orang yang amanu, beriman, ma'ahu, bersamanya. Jadi akhirnya yang selamat siapa? Yang selamatnya bukan kaum Nabi Syu'aib, tapi yang selamat ialah orang beriman. Jadi daripada mula Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, satu je cara untuk selamatkan kita daripada azab Allah, dunia dan akhirat, iaitu jadilah orang yang satu, beriman. Yang kedua, beriman bersamanya. Nya tu balik pada apa? Nabi. Kalau beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Nabi, tak akan selamat. Mesti beriman kepada Allah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebut, kami selamatkan Nabi Syu'aib. Adakah sebab dia nama Syu'aib? Bukan. Adakah kami selamatkan orang beriman sebab dia beriman semata-mata? Bukan. Tapi sebab birahmatin minna, dengan sebab minna, dari kami. Kenapa Allah sebut rahmat kami? Kalau Allah kata kami selamatkan Nabi Syu'aib dan orang beriman bersamanya, dah cukup kan? Tapi tak cukup. Allah tambah satu lagi rahmat. Kami selamat dengan rahmat kami. Pengajarannya apa? Asas untuk manusia selamat bukan semata-mata beriman, tapi sebab rahmat Allah. Satu. Yang kedua, supaya orang beriman jangan berbangga dengan diri sendiri ataupun dengan amalan. Berapa ramai yang pada zahirnya beriman tapi akhirnya masuk neraka. Bahkan manusia masuk syurga dengan sebab apa? Dengan rahmat Allah. Sebab tu orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia beramal soleh, apa sifatnya? Semakin tunduk, semakin takut amalan tak diterima, bukan semakin berbangga. Okey. Kemudian Allah sebut yang pertama sekali orang beriman yang diselamatkan. Kemudian satu lagi pihak, wa akhazatil ladzina zalamu, dan akhazat apa dia? Telah menimpa allazina zalamu, orang-orang yang zalim. As-sayhah. Sayhah apa dia? Suara pekikan. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut Ar-Rajfah. Sayhah, suara pekikan. Ada kata suara malaikat. Rajfah, bergegar. Makna apa tu? Azab yang Allah timpa pada kaum Nabi Syu'aib ada dua jenis. Pertama, dalam bentuk suara yang memekakkan telinga mereka. Yang kedua, lepas datang suara, bumi pula bergoncang. Itu rajfah, sayhah, suara. Maka akhirnya apa jadi? Fa asbahu, lalu mereka menjadi
fi diarihim, di diar apa dia diar? Mufrad ke jamak? Satu ke banyak? Jamak. Kalau satu? Dar. Di negeri mereka. Jasimin. Jasimin ni makna mati dalam keadaan muka telungkup di bumi. Maksudnya mati dalam keadaan hina. Mati telungkup mukanya di bumi. Kenapa Allah sebut mereka mati tersungkur di negeri mereka? Manusia yang paling selamat di mana? Di negeri mereka ataupun di rumah mereka. Tapi kalau negeri mereka sendiri tak selamat, di tempat lain lagilah tak selamat. Satu. Yang kedua, kalau Allah nak azab, Allah tak menunggu orang tu keluar. Kadang-kadang dalam rumahnya Allah turunkan azab. Okey. Ayat yang terakhir. Ka'an. Allah nak sebut betapa dahsyatnya azab. Bukan setakat dengan suara pekikan, bumi bergoncang dan mayat pula muka terlingkup di atas bumi. Tapi lagi dahsyat, Allah kata ka'an lam, seolah lam yaghnau, mereka tidak pernah. Kita belajar bahasa Arab kan, ada lam, ada satu lagi lan. Ada dua ni masuk pada fi'il mudhari'. Apa beza ni? Satu lam yaghnau, satu lagi lan yaghnau. Dua-dua makna menafikan. Lam pun nafi, lan pun nafi, tapi ada beza. Apa beza? Dia bahasa Arab lagi lama cuti kan, bulan setengah. Jadi kalau lupa pun okeylah. Apa beza? Oh ya. Rujukan bahasa Arab. Apa beza ni? Yang mana sebelum? Kalau lam yaghnau, mereka belum di masa yang lampau, masa yang lepas. Kalau lan, mereka tidak akan. Jadi Allah nak begitu apa ni? Dahsyatnya azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib, seolah mereka tak pernah duduk tempat tu. Macam tak pernah ada orang tinggal kat situ. Begitu dahsyatnya azab. Kalau kita pergi mana ni? Ke Aceh. Lepas tsunami kan. Nampak tak ada kesan orang duduk sebelum tu? Nampak kan? Nampak sangat lah. Kubah pun ada. Cuma masjid je tak ada. Kubah ada. Seolah mereka tidak pernah mendiami fiha padanya. Kemudian doa pula, ala bu'dan. Ingatlah, bu'dan apa dia? Bu'dan daripada ba'id.
Jauh. Ingatlah, bu'dan, jauh. Jauh apa ni? Jauh rahmat Allah. Jauh rahmat Allah. Limadian, bagi Madian. Madian ni apa dia dah? Nama tempat kaum Nabi Shu'aib. Dia antara Madinah dengan Jordan. Kama, sebagaimana Ba'idat, jauhnya Samud, kaum Samud. Bila Allah bagi tahu kami timpakan suara pekikan dan gegaran kepada orang yang zalim. Allah tak sebut kaum Nabi Shu'aib. Pengajarannya apa? Punca manusia diazab ialah zalim. Tapi kalau Allah kata kami timpakan kepada kaum Nabi Shu'aib, seolah azab tu khusus untuk kaum Nabi Shu'aib. Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang ada sifat zalim, azab yang lebih kurang sama akan menimpanya. Jadi, dan zalim itu juga adalah, bila makna zalim tu sebabnya apa? Apa sebab zalim? Tak, bila sebut zalim, apa zalim yang paling besar? Syirik pada Allah. Bila Allah turunkan azab, disebabkan zalim, makna mereka syirik pada Allah. Okey, habis Cuba tengok ayat. Dah. Tadi anda mula baca tadi. Cuba tengok surah Hud ayat 80. Okey ni, kalau Nabi Shu'aib tak diazab oleh kaum dia, apa sebab tadi? Apa halangan? Keluarga. Ini kisah yang lepas, kisah Nabi Lut. Apa sebab Nabi Lut hampir-hampir nak dibunuh ataupun dikhianati oleh kaum dia kalau tak datang azab Allah? Apa sebab? Ni Nabi Lut bagi tahu. Dia berkata, jikalau annali bikum, sekiranya bagi aku ada kekuatan. Kalau bagi aku ada kekuatan, au awi, ataupun ada tempat aku berlindung, ila rukni syadid. Rukun ni satu kekuatan yang sangat kukuh. Dalam tafsir mengatakan ini adalah keluarga. Alangkah baiknya kalau aku ada keluarga yang boleh pertahankan aku. Jadi beza Nabi Lut, dia hampir dibunuh oleh kaum dia sebab apa? Tidak ada keluarga. Dan Nabi Shu'aib selamat sebab halangannya keluarga. Jadi pengajarannya, jangan bermusuh dengan semua orang. Walaupun orang tu kafir. Kadang-kadang keluarga kita kafir. Kadang-kadang keluarga kita kaki bid'ah. Jangan bermusuh dengan semua orang. Sebab kadang-kadang yang kaki bid'ah tu penyelamat kita. Cuba tunjuk hadis yang panjang. Okey, hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, syahidna, kami telah menyaksikan ma'a Rasulullah SAW bersama Nabi SAW. Faqala, ini bersama Nabi dalam peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar. Lalu faqal, Nabi berkata li rajulin, kepada seorang lelaki, mimman yadda'i al-Islam, lelaki yang mendakwa dia adalah
Islam. Haza min ahli nar. Nabi kata dia ni ahli neraka. Falamma hadara al-qital, bila berlaku al-qital, peperangan antara tentera Islam dengan musuh, qatala ar-rajulu qitalan syadidan. Lelaki ni yang Nabi kata ahli neraka berperang melawan siapa? Musuh Islam dengan peperangan yang sangat-sangat hebat. Makna dia pertahankan siapa? Islam. Tapi Nabi kata dia adalah ahli neraka. Fa asabathu, lalu menimpa lelaki itu jarahah, luka. Faqila, lalu dikata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat berkata pada Nabi, wahai Rasulullah, allazi qulta, yang engkau kata innahu min ahli nar, orang tu adalah ahli neraka, fa innahu, orang tu qad qatala al-yawm, dia telah berperang qitalan syadida, dengan peperangan yang sangat hebat. Wa qad mata, dan dia telah mati. Faqala Nabi SAW, Nabi pun jawab, dia mati ilan nar, masuk neraka. Tapi dia berperang di pihak mana? Islam. Qal fakada ba'dun nas, maka sebahagian orang ramai yartab, ragu-ragu, macam mana pula dia berperang bagi pihak tentera Islam lawan musuh, tapi Nabi kata dia ahli neraka. Fa bainama hum ala zalik, dalam keadaan sebahagian sahabat ragu-ragu, izqila, bila dikatakan innahu lam yamut, sebenarnya dia tak mati dalam peperangan, walakin bihi jarahah syadidah, dia ditimpa luka yang sangat teruk. Falamma kana minal lail, manakala di waktu malam, lam yasbir al jarah, dia tak sabar dengan luka yang teruk tu, dia tak sabar. Maka dia buat apa? Faqatala nafsahu, dia pun bunuh diri. Dia bunuh diri. Makna apa? Dia beriman ke tak? Tak. Orang beriman tak akan bunuh diri. Orang beriman sabar. Fa akhbara Nabi SAW, lalu Nabi beritahu, lalu Nabi berkata, Allahu Akbar. Nabi berkata, Allahu Akbar, ushidu, aku menyaksikan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasulnya. Aku bila bercakap tak bohong. Makna apa? Yang Nabi kata dia ahli neraka, betul? Puncanya apa? Tapi dia membantu tak tentera Islam? Sebab tu Nabi kata, Sama amra Bilalan, kemudian Nabi perintah pada Bilal, lalu menyeru kepada orang ramai. Innahu, Nabi kata pada Bilal, kamu beritahu pada orang ramai. Apa dia? Innahu, sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali nafsun muslimah, jiwa yang beriman. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah la yu'ayyidu, pasti akan menguatkan hazaddin, agama ini, birrajuli al-fajir, dengan lelaki yang jahat. Jahat ni kata ahli tafsir, ahli hadis, termasuklah orang kafir. Allah tolong Islam melalui orang kafir ataupun jahat. Okey. Sebab tu orang beriman, apatah lagi kalau dia pendakwah, dia cerdik, dia tak akan bermusuh dengan semua orang, walaupun pada zahirnya itu adalah musuh. Yang membesarkan, yang menunjuk jalan Nabi untuk berhijrah ke Madinah, jalan pintas, jalan tikus. Siapa? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Nama apa? Nama dia Abdullah bin Uraiqit, orang musyrik, yang membesarkan Nabi Musa AS. Siapa? Fir'aun. Halal tak makanan yang Nabi Musa makan tu? Halal ke tak? Jadi jangan bermusuh dengan semua orang, walaupun dia adalah Fir'aun. Hadis ni hadis sahih. Wa mana zalik, maksud demikian itulah, innallaha la yansuru, Allah pasti akan menolong dinil Islam, agama Islam, wa yu'izzuhu, dan Allah akan memuliakan agama Islam, birrajuli al-fasiq, dengan seorang lelaki yang
Fasik yang ghairul adil, yang tak adil pun. Abu Talib adil ke tak? Abu Talib pakcik Nabi adil ke tak? Ha? Macam mana adil? Dia kafir, dia menentang Allah. Bila menentang Allah tak mungkin adil. Ha. Tapi dia yang mempertahankan Islam berapa lama? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Okey, ada ayat lain. Ni apa ancaman kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib? Dia kata apa? Kami akan rejam kamu. Pengajarannya apa? Tak ada seorang Nabi melainkan sentiasa diugut, diancam oleh kaum dia sampai tak nak dibunuh. Rejam-rejam tu makna dibunuh. Okey, kita tengok sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima wahyu yang pertama, Nabi balik rumah dalam ketakutan dan diselimut oleh Khadijah. Kemudian Khadijah tugas seorang isteri yang solehah menenangkan suami, bukan mengharu-birukan lagi suami. Jadi besok Khadijah bawa Nabi jumpa siapa? Waraqah bin Naufal. Dan bila Nabi cerita apa yang berlaku, iaitu turun wahyu kepadanya, apa kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi? Orang bila berilmu, walaupun belum Islam, dia akan bercakap ataupun buat sesuatu yang membantu kerja dakwah. Faqala lahu Waraqah. Waraqah berkata pada Nabi, hazan namus. Namus ni makna Jibril yang bawa wahyu pada kamu ni, allazi nazzalallah ala Musa. Sama dengan Jibril yang bawa wahyu pada Nabi Musa, sama je. Jibril yang sama. Kemudian ya laitani. Apa makna ya laitani? Alangkah baiknya. Waraqah ni masa ni dah tua. Tapi cita-cita dia, bila dia tahu Nabi terima wahyu, dia tahu dah Nabi akan ditentang. Apa cita-cita Waraqah? Ya laitani, alangkah baiknya fiha jazaan. Kalau aku tu masih muda, syaban. Laitani akunu hayyan, dan aku terus hidup. Untuk apa? Ketika iz yukhrijuka qaumuka, ketika kaum engkau mengusir engkau. Alangkah baiknya masa tu aku muda dan aku hidup, aku akan bantu kamu. Bukan dia nak mati cepat. Muhammad bahaya ni, baiklah mati cepat sikit. Bila Waraqah bagi dia, bila dia kata kepada Nabi Muhammad, ini peringkat awal dakwah ni, turun ayat pertama baru. Tiba-tiba dia kata pada Nabi, kamu akan diusir. Adakah itu berita gembira pada Nabi atau berita menakutkan? Patut tak Waraqah bagi tahu cerita yang menakutkan Nabi? Patut ke? Ha? Oh, supaya lebih bersedia. Maknanya hari pertama lagi Waraqah dah bagi tahu. Dia kata apa? Kaum kamu akan usir kamu. Kemudian Nabi berkata, awa mukhrijiyahum, adakah kaum aku akan usir aku? Kaum aku semua kata aku adalah al-amin. Aku ni baik. Takkan dia nak usir? Betul tak? Bila kau dah puji Nabi? Bila Nabi bawa benda yang tak bercanggah. Tapi bila Nabi bawa benda bercanggah, tak ada al-amin. Yang ada ialah gila, tukar sahih, penyair. Kemudian kata Waraqah, ya, kamu satu hari akan diusir. Lam ya'ti rajulun. Tidak ada seorang pun lelaki yang bawa seperti yang kamu bawa, iaitu wahyu, illa udia, melainkan pasti akan dimusuhi. Tengok bahasa Waraqah. Apa dia? Lam. Satu lam. Yang kedua, illa. Apa makna tu? Tak ada seorang yang bawa wahyu seperti kamu, melainkan kalau ada Nabi bawa wahyu, tiba-tiba jadi selebriti, bukan Nabi. Bukan Nabi. Melainkan dia akan dimusuhi. Dan wa in yudrikani yaumuka, kalau aku sempat hidup bersama kamu, apa aku akan buat?
ansuruka. Aku akan tolong kamu dengan nasran mu'azzara. Pertolongan yang hebat. Tengok jiwa orang tua. Jiwa orang tua. Dia tak takut mati. Sebab apa? Sebab dia tahu itu adalah kerja paling mulia. Kerja paling Allah suka. Kenapa aku nak takut kerja mulia? Semalam yalbas. Kemudian tak berapa lama Waraqah tufiya, mati. Mana belum sempat dia tengok Nabi dihalau, diusir daripada Mekah. Hadis Sahih Bukhari. Jadi siapa yang buat kerja dakwah, jangan kita cerita kebaikan. Kamu bila buat kerja dakwah akan dipuja, akan dapat anugerah tokoh ma'ajar, jangan merapu. Apa? Sebab tu dakwah tak berkembang kan? Yang berkembang siapa? Pendakwah tu. Okey. Ada lagi? Surah Munafikun. Okey. Apa kata kaum Nabi Syuaib kepada Syuaib? Dia kata, kamu ni bukan orang yang mulia. Jadi bila kita buat kerja dakwah, kita akan dianggap hina. Walaupun kerja kita adalah kerja mulia. Tengok apa anggapan orang munafik di zaman Nabi. Kita tengok surah Al-Munafikun ayat 8. Kata orang munafik, bila mereka keluar berperang bersama Nabi, dan Abdullah bin Ubay, dia balik dulu. Sampai dekat pintu nak masuk Madinah, dia duduk kat situ, dia tahan. Lalu dia berkata, yaquluna, mereka berkata, la'in raja'na, pasti sekiranya kami balik ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azu minha al-azal. Pastilah al-a'azu tadi apa? Apa dia? Paling kan? Pastilah orang paling mulia akan yukhrijanna, mengusir dari minha, dari Madinah, al-azal. Al-azal lawan al-a'azu, orang paling. Siapa yang dianggap paling mulia? Orang munafik lah. Dia kata orang munafik, kami ni orang paling mulia, akan mengusir daripada Madinah orang paling hina. Siapa yang dianggap orang paling hina? Nabi. Tengok. Jadi orang paling mulia biasanya dianggap orang paling hina. Sebab tu orang Islam ni dia hanya mulia di sisi siapa? Di sisi Allah. Kemudian Allah jawab, kemuliaan tu milik siapa? Walillahil izzatu, hanya milik Allah kemuliaan. Mana selagi kamu tak balik pada Allah, kamu adalah manusia yang hina. Dan milik Rasulnya dan milik orang beriman. Jadi kalau nak kemuliaan, kena buat apa? Ni Allah kata kemuliaan milik Allah. Jadi kalau nak mulia, kena cari di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Sekarang ramai nak jadi mulia, apa dia buat? Cari pangkat, cari kedudukan, terlibat dengan politik kan. Kemudian Allah kata walakinnal munafiqin, akan tetapi orang munafik tidak, la ya'lamu jahil. Jahil tentang apa ni? Jahil tentang kemuliaan yang sebenar. Mereka anggap kemuliaan itu ialah di sisi manusia. Okey, boleh Jadi kita habis kisah Nabi Syuaib AS, dan lepas ni kita akan masuk kisah Nabi Musa AS. Jadi kesimpulannya Quran ni semuanya cerita pasal apa? Cerita pasal dakwah je. Jadi peliklah bila orang tak ada buat Al-Quran tapi tak buat kerja dakwah. Okey, cukup lah. Ada soalan pesanan untuk diri saya sendiri dan untuk semua. Kita baru habis bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ni macam sekolah lah. Dia ada CJ dia. Dia ada CJ dia. CJ-nya apa? CJ-nya ialah takwa. Dan apa tanda orang tu dapat CJ? Takwa.
Tanda yang paling jelas. Tanda yang paling jelas ialah semua amalan yang dia buat bulan Ramadan, dia akan teruskan. Kalau tak lebih baik pun, yang paling penting, istiqamah. Sebab tu Allah puji orang yang bukan setakat beriman tapi istiqamah. Dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Mana dia beriman dengan Allah. Tapi tak cukup. Allah tambah. Semastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Maka orang macam ni Allah bagi kelebihan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan sentiasa turun kepadanya, khususnya ketika saat kematiannya. Apa mereka cakap pada orang yang beriman dan istiqamah? Alla takhafu, jangan takut pasal kematian. Dan wala tahzanu, dan jangan sedih apa yang kamu tinggal daripada dunia keluarga, jangan sedih. Sebab semua akan dijaga oleh Allah. Dan berita paling menggembirakan bagi orang beriman dan istiqamah. Apa dia? Wa abshiru bil jannah. Masa nak mati, mereka akan beritahu, kamu adalah calon ahli syurga. Masa tu gembiralah. Masa tu nak buat open house bulan pun buatlah. Ini buat open house tak tahu, tak dapat berita apa lagi kan. CJ pun tak ke mana. Jadi pertama, amalan yang kita buat bulan Ramadan kena teruskan. Pertama apa dia? Salat Jumaat 5 waktu. Salat Jumaat. Yang paling ketara sekali nampak renggeng apa dia? Salat Jumaat. Benda yang paling asas sekali tiang agama. Salat Jumaat 5 waktu bagi lelaki. Jadi satu benda yang pelik. Bersungguh buat bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan tinggal. Dia panggil apa tu? Bukan hamba Tuhan. Hamba Ramadan. Tuhan ni ada bulan Ramadan saja ke? Ataupun satu Syawal Tuhan cuti? Tuhan ada sepanjang masa. Satu, solat Jumaat bagi lelaki. Jangan tinggal. Jangan buat kerja sia-sia. Sungguh-sungguh pulun bulan Ramadan dan sungguh-sungguh tinggal 11 bulan. Yang kedua, puasa. Puasa sunat. Allah tak minta tambah sebulan. Allah minta tambah. Tapi pahalanya setahun. Kalau saya nak tawarkan kerja dengan gulang 36 hari tapi gaji 365 hari. Nak tolak ke? Kerja 36 hari je tapi gaji setahun. Tak ada siapa tolak. Kalau tolak memang ada masalah mental. Itu gaji manusia bagi. Ini Allah nak bagikan. Tak ada siapa yang mampu puasa setiap hari sepanjang setahun. Tapi Allah nak bagi juga pahala. Kamu dah puasa 30 hari, hanya tambah 6 hari je. Dan 6 hari bukan mesti turut-turut. Kan? Siapa yang dah mula, habiskan. Siapa yang belum mula, mulakan. Siapa yang dah habis, sambung lagi puasa Isnin Khamis. Kemudian yang ketiga, benda yang paling asas lagi, iaitu tadabbur Al-Quran. Asas perubahan manusia beda. Asas perubahan dan kekuatan untuk manusia istiqamah ilmu. Sebab tu ramai yang pensan satu Syawal sebab apa? Sebab perubahan dia di bulan Ramadan bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan suasana. Orang pergi, dia pergi. Orang cuti, dia pun cuti. Dia tak bertahan lama. Sebab tu asas kekuatan perubahan ialah wajib tadabbur Al-Quran setiap hari. Okey, lepas tu yang keempat, solat malam. Solat malam ni ulama kata, saya nak bagi berita gembira kepada yang malas dan susah nak bangun malam. Kata Ibn Abbas, siapa yang boleh solat witir lepas Isya, sebenarnya dia telah bangun solat malam. Paling-paling kurang. Lepas Isya, dia solat sunat lepas Isya 2 rakaat, bagi cukup 12 kan. Lepas tu solat witir 3 rakaat, sebenarnya dia telah mendirikan malam. Jangan pula, oh lega Ustaz. Tak, kalau boleh bangun malam, lagi
bagus. Lepas tu yang lain tu, bahkan ulama sebut antara tanda amalan puasa kita diterima ialah selepas Ramadan kita buat kerja dakwah dan istiqamah. Benda yang paling besar yang semua para nabi buat, iaitu kerja dakwah. Siapa yang belum mula, mulakan. Siapa yang dah mula, istiqamah. Wallahu a'lam. Dan satu lagi berita gembira, kelas pagi besok cancel. Sebab saya ada hal, kelas sirah pagi besok. Tapi kelas malam besok sambung macam biasa. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل